Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Sofia Nur Solihatun dalam perkembangan berita jenayah terkini 999. Perhimpunan keluar dan tanda pagar lawan hujung bulan lalu diadakan tanpa permit yang sah. Lebih membimbangkan, perhimpunan itu dijalankan ketika negara berdepan dengan wabak pandemik COVID-19. Laporan khas ini membuka tirai 999. Tiada sebarang perhimpunan yang dibenarkan kerana negara masih berada dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara (PPN). Namun pada 31 Julai lalu tercetus satu perhimpunan keluar dan lawan dipercayai bagi meluahkan ketidakpuasan hati terhadap kerajaan. Dianggarkan seramai 450 orang berkumpul di dataran Masjid Jami' Kuala Lumpur sekitar jam 10.30 pagi. Kira-kira 1 jam kemudian, mereka berarak melalui Jalan Tun Perak menuju ke Jalan Raja sambil membawa kain rentang. Kumpulan itu yang memakai baju hitam antara lain dilihat membawa bendera hitam sepanduk menzahirkan protes dan replika jenazah. Ketua Polis Kuala Lumpur mengesahkan menerima laporan berkaitan kejadian pada 11 petang hari yang sama. Difahamkan lebih 20 laporan polis telah dibuat di seluruh negara berkaitan perhimpunan berkenaan. Setakat ini, polis merakam percakapan 11 individu bagi membantu siasatan. 2 Ogos lalu, 11 penganjur dan aktivis tiba di IPD Dangwangi ini untuk memberikan keterangan berhubung perhimpunan itu. Dan kesemua mereka tiba sekitar jam 9.30 pagi sebelum masuk kira-kira 30 minit kemudian untuk diambil keterangan. Polis kini mengesan 47 individu lagi yang dipercayai terbabit dengan perhimpunan ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 9/5 Akta Perhimpunan Aman 2012. Kertas siasatan juga dibuka untuk siasatan mengikut Seksyen 21A Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Peraturan 9 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021. Kita minta diorang tampil jumpa dengan kita Dangwangi, Polis Dangwangi untuk untuk beri keterangan. Gabungan 5 NGO menyifatkan tindakan penganjur dan peserta perhimpunan sebagai tidak bertanggungjawab, apatah lagi ketika negara sedang bergelut dengan pandemik COVID-19, justru mendesak polis mengambil tindakan tegas. Peserta perhimpunan lawan telah melanggar perintah PKP. Mereka terus tidak mematuhi SOP apabila berarak beramai-ramai tanpa penjarakan sosial. Kehadiran begitu ramai peserta bakal mewujudkan risiko kluster perhimpunan lawan. Kami sangat kecewa dengan sikap tidak bertanggungjawab pihak Suhakam dan Suaram yang berdiam diri ke atas peserta-peserta yang melanggar perintah PKP. Gesaan itu dibuat Persatuan Anak Melayu Johor, Gabungan NGO Satu Malaysia, Pertubuhan Sosial dan Minda Prihatin, Dewan Perundangan NGO dan Pertubuhan Salam Budi. Tambah mereka, tindakan peserta perhimpunan berkenaan dilihat mengancam ketenteraman selain membahayakan nyawa awam. Justru gabungan itu membuat satu laporan polis terhadap perhimpunan berkenaan di Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi. Selain diadakan tanpa permit yang sah, perhimpunan ini turut menyumbang pelanggaran Prosedur Operasi Standard SOP yang dibimbangi boleh menyebabkan COVID-19 merebak dalam kalangan peserta perhimpunan. Apa yang menjadi persoalan ialah sama ada peserta perhimpunan sudah melakukan ujian calitan dan memastikan semua yang menyertai adalah negatif COVID-19. Sekiranya ada yang positif, ia adalah musibah yang besar menyaksikan beban dan tanggungjawab petugas barisan hadapan semakin bertambah dalam usaha menangani COVID-19 yang tinggi saban hari.
999 menemui aktivis masyarakat yang juga Presiden Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Nazim Johan bagi mengulas situasi ini. Jadi kita mengharapkanlah ya rakyat Malaysia mungkin perlu come to term with diri sendirilah, apa yang perlu dibuat atau boleh dibuat tanpa membawa risiko kepada orang lain. Pasal kita tengok sekarang ni dengan varian yang ada ini, dia bertambah dahsyat dan bertambah garang. Jadi kalau kita mungkinlah berkompromi dengan perkara yang sedemikian, kita takut kesan tu akan membawa kesan yang lebih teruk. Mungkin nak kena bina hospital lagi. Pun tak tahu macam mana lah. Tapi inilah yang kita risaukan lah. Baik Datuk, menerusi laman Facebook rasmi PPIM diadakan satu persoalan yang besar inilah. Adakah protes jalan terakhir? Bagaimana perkongsian orang ramai dan masyarakat Malaysia berkenaan isu ini? Kata-kata perkataan bodoh ini digunakan mungkin untuk melambangkan kekecewaan. Tapi saya rasa kesabaran itu adalah penting. Itu antara benda yang paling penting yang kita perlu amalkan. Kita tidak ada pilihan. Kalau kita tak sabar pun kita tidak melepasi apa-apa. Ketua Polis Negara, Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani berkata, pemantauan PDRM ketika perhimpunan berkenaan telah mengesan insiden-insiden di mana penganjur dan peserta secara jelas melanggar SOP Pelan Pemulihan Negara. Selain 29 individu yang telah dikenal pasti, polis kini masih meneruskan proses mengenal pasti beberapa individu lain melalui rakaman video dan gambar. Hilang pekerjaan dan tiada sumber pendapatan menyebabkan segelintir individu sanggup menjadi transporter bagi sindiket penyeludupan ketum. Mereka dibayar upah di antara RM300 hingga RM400 bagi setiap penghantaran. Dan dalam sebuah operasi terancang, sebuah pasukan daripada Jabatan Cawangan Khas Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah berjaya menahan sebuah lori yang sarat dengan daun ketum untuk dihantar ke negeri Kelantan dan Pahang. Hasil risikan polis IPK Kedah sekitar jam 2 petang berjaya mengesan dan mengekori sebuah lori kontena di Jalan Sik. Lori berwarna kuning putih ini dipercayai baru sahaja memuatkan sebanyak 3 tan daun ketum dari 3 daerah iaitu Kota Star, Padang Terap dan Sik. Selepas mengekori hampir 1 jam, lori kontena ini berjaya dipintas dan ditahan di Jalan Sik Baling kira-kira jam 3 petang. Pihak PDRM pada masa tersebut dapat menangkap 2 lelaki yang mana di dalam lori tersebut telah mengamburi pihak penguatkuasa dengan meletakkan face mask di bahagian belakang lori, manakala ketum disembunyikan di tengah-tengah dan di bahagian hadapan lori. Dan nilai ketum pada masa sekarang ini kalau dibawa ke negeri di sana berdasarkan pada risikan kita bernilai 1 kilogram bernilai RM70, iaitu nilai yang kita rampasan pada serbuan pertama di Sik itu adalah RM210,000. Dalam operasi ini, polis turut menahan sebuah kenderaan jenis pick-up berwarna putih bersama 2 lelaki berusia 38 dan 33 tahun. Dipercayai bertindak sebagai tonto. Pemeriksaan lanjut telah menemukan beg pinggang yang berisi dadah jenis syabu seberat 30.1 gram, ketulan mampat ganja, 77 biji pil kuda dan heroin seberat 0.9 gram. Lori kontena, kenderaan pikap pacuan 4 roda dan 4 individu terbabit dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Sik untuk tindakan lanjut. Susulan itu, risikan pasukan khas telah mengesan dan mengekori sebuah lagi lori bonded yang baru selesai mengisi daun ketum dari sebuah ladang di daerah Padang Terap.
Selepas mengekori sejauh 25 km, lori ini berjaya dipintas dan ditahan sebelum memasuki Plaza Tol Pendang kira-kira jam 11 malam. Hasil siasatan mendapati pemandu lori yang dikenali sebagai Pak Din tinggal di Kuala Perlis bertindak sebagai transporter. Pak Din turut mendakwa lebih 20 kali perjalanan telah dibuat sebelum ini untuk menghantar daun ketum ke beberapa negeri di Semenanjung. Lebih kurang 3 tan. Anggaran 3 tan. Bawa ni mana ni? Pendang. Pendang eh? Pendang. Nak hantar ke mana? Kuantan. Kuantan. Sampai hantar 2 orang kan? 2 orang yang bawa. Barang 5 tan. Tempat juga, 3 tempat je. 3 tempat. Tak pasti lah. Barang semua daripada Pendang. Masa Pendang kau pecah-pecah kau macam mana? Pendang. Duduk. Manakala rakannya yang baru kali kedua berjinak menjadi transporter daun ketum ini bertindak sebagai pemandu kedua. Upah berapa? Upah yang kali pertama saya buat itu 350 bagi. 350. Yang dia bertetap saya tak tahu lah. Tadi penghantaran lah. Upah 350. 350. 350. Ya. Laluan ini hantar ke mana? Ini Kuantan. Hantar ke Kuantan lah. Kedua-dua lelaki berusia 40 dan 30-an ini ditahan dan dibawa ke Pejabat Polis Marin Kuala Kedah untuk proses siasatan lanjut. Keseluruhan daun ketum yang dirampas bernilai RM350,000. Pada sebelah malamnya, pada hari yang sama iaitu 31 Julai juga, pihak PDRM bersama dengan Merin dan juga cawangan khas telah berjaya menahan sebuah lori di Tol Pendang yang tujuannya adalah untuk membawa ketum ini yang hampir 5 tan untuk dibawa ke pantai timur juga tapi melalui Lebuh Raya Karak. Sementara itu, Ketua Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Mamat memaklumkan ekoran permintaan yang tinggi, kegiatan pengedaran dan penyeludupan ketum ke negeri pantai timur semakin aktif. Gara-gara harga pasaran mencecah sehingga RM80 sekilogram berbanding RM15 dan RM20 sekilogram sebelum ini menjadi faktor utama daun ketum diseludup dengan kuantiti yang banyak. Bagaimanapun, polis menasihati pemandu lori yang bertindak sebagai transporter agar tidak mudah terpedaya dengan pulangan wang ringgit hasil aktiviti haram yang dilakukan. Pada masa tangkapan tersebut, pihak PDRM mendapati bahawa mereka ini hanyalah diberi upah sebanyak hanya RM300 hingga RM350 satu trip. Dan saya juga menasihatkan kepada mereka-mereka yang terlibat ataupun yang cuba dipengaruhi oleh sindiket-sindiket untuk membawa daun-daun ketum atau barang yang salah keluar menggunakan perkhidmatan mereka, cubalah berfikir 2-3 kali berfikir kerana tak berbaloi apa yang mereka buat ni tak akan berbaloi. Kes disiasat mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Manakala bagi kesalahan dadah, kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Susulan itu, Ketua Polis Kedah telah mengarahkan semua anggota polis di Sekatan Jalan Raya SJR, kawasan Plaza Tol dan sempadan daerah supaya melakukan pemeriksaan teliti ke atas lori dan barangan yang dibawa
bagi mengekang aktiviti penyeludupan daun ketum ini. Warga asing nyaris lemas setelah tongkang seniki ini dinaiki tenggelam akibat terlanggar bot Agensi Penguasaan Maritim Malaysia dalam cubaan meloloskan diri. Mereka dipercayai dalam perjalanan pulang ke negara jiran tetapi menggunakan jalan yang tidak diwartakan. Perinciannya bersama wartawan Halim Din. Ogos jam 1 pagi. Rondaan Op Benteng Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia mengesan sebuah tongkang bergerak tanpa sebarang lampu sedang menuju sempadan perairan Malaysia Indonesia. Tongkang tanpa nombor pendaftaran itu dikesan sekitar 2.5 batu nautika barat Serdang Besar, Kapar Selangor. Walaupun diarahkan berhenti, namun tekong bot bertindak agresif dan cuba meloloskan diri. Tindakan itu menyebabkan tongkang berkenaan terlanggar bot penggalang 41 Maritim Malaysia yang sedang melakukan kejar buru. 999 bersama Pengarah Maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim Muhammad Rosli Kasim, meninjau bot yang dirempuh di jeti pasukan Polis Marin Kelang, Selangor. Bot penggalang 41. Bot inilah yang telah mengesan satu bot asing dan kemudiannya diarahkan berhenti namun mereka berdegil, ingkar arahan dan cuba melarikan diri. Dan dalam usaha untuk bot tersebut melarikan diri, mereka telah melanggar di bahagian sisi sebelah belakang bot penggalang 41 ini menyebabkan bot mereka pecah di bahagian hadapan dan terus tenggelam di lokasi. Dalam kejadian itu, kesemua anggota Maritim Malaysia tidak mengalami sebarang kecederaan. Manakala penumpang termasuk tekong jatuh ke laut sehingga hampir lemas. Woi, perempuan tadi mana tu? Ambil perempuan tu dulu. Woi, bagi perempuan tu. Woi, pegang perempuan tu. Kau pegang dia. Woi, suruh. Yang mana tadi tu? Woi, perempuan tu, ambil dia. Bagaimanapun, kesemua mangsa diselamatkan oleh anggota penggalang 41 dengan bantuan 2 aset polis Diraja Malaysia PDRM dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang turut serta dalam Op Benteng. Bantuan daripada KG5 iaitu Kilo Golf 5. Bantuan pun sampai iaitu bot daripada PDRM, bot Kerambit 4 dan juga PSC 15, bot PR4 daripada TLDM. Hasil pemeriksaan mendapati tongkang berkenaan membawa 19 warga asing, 16 lelaki dan 2 wanita berusia lingkungan 20 hingga 45 tahun. 12 daripadanya gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah, manakala 7 lagi mempunyai pasport tanpa cop keluar atau masuk secara rasmi. Kesemua tahanan dibawa ke jeti pasukan Polis Marin untuk diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Maritim Malaysia bagi tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63, iaitu keluar Malaysia melalui jalan yang tidak diwartakan, dan di bawah Akta Anti Perdagangan Orang dan Penyeludupan Migran (ATIPSOM) 2007. "999" turut meninjau ke lokasi berhampiran kawasan kejadian.
Warga asing terbabit dipercayai menggunakan sindiket untuk keluar dari negara ini secara haram melalui jalan laut ini. Sindiket akan mengambil mereka di kawasan paya bakau berhampiran sebelum bergerak ke perairan menuju ke Indonesia. Seorang tahanan wanita yang turut sama menaiki tongkang terbabit menceritakan detik-detik cemas ketika tongkang yang dinaiki karam selepas merempuh bot beronda Penggalang 41 Maritim Malaysia. Neng memang tak pandai berenang Memang sama sekali tak. Saya cuma pegang kayu. Lepas tu ada orang bagi saya papan. Itulah saya bergantung dekat situ. Lepas tu ada laki-laki 2 orang tak pandai berenang. Saya bagi-bagilah dengan dia. Dia oranglah selamatkan kita pasal dia tentukan perempuan yang dia cari dulu. Tak ada harap hidup lah. Saya dah serah diri kepada Allah. Pasal saya tak tahu berenang, dah berapa kali saya tenggelam. Masih boleh naik lagi ke atas, masih boleh bernapas. Dah banyak saya minum air. Wanita ini yang kehilangan pekerjaan sebagai pembantu restoran di Tanjung Harapan mendakwa terpaksa memilih cara ini untuk pulang ke negara asal setelah majikannya menutup kedai. Sementara itu, Kapten Maritim Muhammad Rosli Kasim menjelaskan kerja-kerja menyelamatkan mangsa dibantu agensi penguatkuasa yang turut meronda dalam op bersepadu benteng laut ketika itu. Ya, kita pun ada mohon bantuan sama daripada agensi di bawah op benteng pada PDRM, PPM dan juga daripada TLM. Apabila berlaku pelanggaran menyebabkan bot parti tenggelam dalam proses untuk menyelamatkan nyawa tersebut, jadi bot yang terlibat dalam benteng, bot PDRM dan TLM memang berada di sekitar sebab kita sama dalam operasi op benteng dan sampai ke lokasi dalam masa yang cepatlah. Halimdin 999. Bermodalkan pelampung gabus styrofoam bersaiz kira-kira 1 meter persegi, seorang lelaki sanggup terjun ke laut dari jeti Tanjung Siti Marina, kononnya ingin ke Tanah Suci Mekah. Namun, dalam video berdurasi 25 saat itu menyaksikan tindakan pantas pasukan polis Marine Pulau Pinang menyelamatkan suspek sejurus menerima laporan awam pada jam 4.55 petang. Video kejadian itu telah mendapat lebih 900 perkongsian di laman Facebook dan rata-rata netizen mengkritik cubaan individu berkenaan untuk merentas daerah menggunakan laluan air sekaligus melanggar Prosedur Operasi Standard SOP ketika musim Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tengok dekat social media lah sebab perkara-perkara yang tular ni selalunya cepat dekat Facebook dan Instagram ataupun mana-mana social media lain lah. Pendapat saya berkaitan dengan video tu mungkin disebabkan sekarang kan COVID-19, kita ni di kala PKP tak boleh keluar. Mungkin daripada tekanan-tekanan tu menyebabkan dia untuk bertindak sedemikian lah. Pada golongan-golongan yang masih degil nak rentas negeri tu, janganlah rentas negeri. Kalau kita ada kecemasan, barulah kita rentas negeri. Dan kita kena gunalah step-step yang betul. Dan kita janganlah guna jalan-jalan yang salah seperti menggunakan laut, jalan-jalan tikus dan lain-lain.
mungkin dia tekanan, mungkin sebab kelangsungan hidup sekarang ni, COVID ni makin meribuk kan. Mungkin dia dah stres sangat, dia tak boleh kontrol diri dia, so dia boleh bertindak sedemikian lah. Sebab memang banyak kes lah ni orang tak boleh fikir lah. Mereka banyak buat benda yang merepek lah. Memang jauh ni daripada pulau, kita nak ke seberang. Mungkin kalau kita jadi Malik Maidin, mungkin ada kesempatan lah untuk sampai ke sana. Kalau kita ni rakyat yang biasa, yang tak boleh berenang sikit-sikit ya, baik tak payahlah. Takut tenggelam, susahkan orang saja. Jangan terjun laut, jangan berenang ikut suka, sebab negara kita ni ada undang-undang. Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut, ACP Sofian Santung, suspek berusia 28 tahun itu pernah melakukan tindakan yang sama pada 12 Julai lalu, namun berjaya diselamatkan pekerja kapal kargo. Dia dilaporkan bertindak sedemikian setelah gagal mendapatkan kelulusan permit rentas daerah kerana tidak mempunyai sebarang alasan yang munasabah. Boleh sampai dah. Boleh. Masa yang kali pertama tersebut, lelaki ini memberitahu dia bertujuan untuk menyeberang ke Tanah Besar, iaitu seberang perai, bagi tujuan berjumpa rakan. Namun alasan untuk berjumpa rakan ini bukanlah satu alasan yang boleh dibenarkan untuk merentas daerah. Ini merupakan insiden yang pertama lah yang menggunakan alasan untuk merentas daerah ini dengan cara benar. Sebenarnya tidak pernah pun terjadi sebelum ini, dan kebanyakan permohonan rentas daerah atau negeri ini, jika bersesuaian ataupun kita menganggap alasan-alasan yang diberikan itu adalah munasabah, pihak PDRM tidak ada halangan untuk memberikan kebenaran. Walau bagaimanapun, nasihatkan orang ramai jangan menggunakan alasan-alasan yang tidak benar ataupun sengaja menipu. Maka jika kita dapat kesan perkara itu, tindakan boleh diambil, termasuklah di bawah Akta 342 dan juga kanun kesisaan bagi kesalahan-kesalahan memalsukan dokumen dan seumpamanya. Susulan kejadian itu, suspek dilaporkan mengalami kecederaan pada tangan kanan dan telah pun dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk mendapatkan rawatan lanjut. Ujian penilaian tahap kesihatan mental dan ujian seringan air kencing turut dilakukan terhadap suspek. Alamak. Tidak betul. Hasil pemeriksaan psikiatrik di hospital mendapati dia ini tidak mengalami sebarang masalah dari segi mental, dan pihak polis telah berjaya mengesan keluarga lelaki berkenaan, iaitu ibu dan ayah dia yang duduk di kawasan Bayan Lepas. Siasatan kita mendapati lelaki ini merupakan seorang yang penagih tegar dan juga sudah lama tidak pulang ke rumah. Saya mengambil kesempatan lah untuk menasihati lelaki berkenaan supaya jangan melakukan perkara yang sama dan menghormati ibu bapa dan jangan mengambil tindakan yang tidak waras, tidak wajar seperti terjun ke laut, dan juga menasihati beliau supaya memberhentikan tabiat pengambilan dadah dan seumpamanya. Memandangkan suspek adalah seorang penagih tegar, dia yang masih dirawat di hospital akan diserahkan kepada agensi anti dadah kebangsaan Pulau Pinang untuk menjalani program pemulihan dadah. Pihak polis berharap agar kejadian seperti ini tidak akan berulang dan menasihati orang ramai agar tidak merentas daerah atau negeri dalam usaha untuk mengekang penurunan wabak COVID-19 dalam kalangan masyarakat. Dua anggota polis maut ketika mengejar suspek lumba haram dalam operasi samseng jalanan yang dijalankan di lebuh raya sistem lingkaran Kajang Silk dari arah Kajang menghala ke Putrajaya. Perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999.
Kejadian berlaku di kilometer 24.4 Lebuh Raya Kajang Silk dari arah Kajang Menghala ke Putrajaya. Dalam kejadian 1.30 pagi itu, kedua-dua mangsa yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang berpangkat sarjan dan konstebel berusia 36 dan 26 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Muhammad Zaid Hassan memaklumkan ketika kejadian, mangsa sedang melakukan penugasan operasi samsing jalanan di laluan terbabit. Ketika sedang mengejar, motosikal yang ditunggang anggota polis berkenaan bertembung dan menyebabkan kedua-dua mangsa mengalami kecederaan parah pada bahagian muka serta kepala. Jenazah dibawa ke Hospital Serdang untuk bedah siasat dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki etnik Rohingya dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Tangkap atas pertuduhan mengugut dan mengurung bekas pekerjanya bulan lalu. Tertuduh lebih dikenali sebagai Long Tiger, 32 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan magistrate. Untuk pertuduhan pertama, dia didakwa membuat ugutan jenayah terhadap pemuda tempatan dengan niat untuk mendatangkan kecederaan parah dalam kejadian 12 Julai lalu. Tertuduh turut dituduh mengurung mangsa di lokasi dan tarikh yang sama. Mahkamah memutuskan tiada ikat jamin dibenarkan, manakala tertuduh juga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan merogol seorang wanita. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Taman Seri Jaya, Bukit Gambir, Tangkap pada 26 September 2019. Polis menahan 11 remaja lelaki dan 4 remaja perempuan berusia di antara 16 hingga 20 tahun dalam satu parti persendirian di sebuah unit kondominium mewah dekat Seksyen 7 Shah Alam. 8 remaja lelaki didapati berada di bawah pengaruh dadah, manakala 3 lagi mempunyai rekod kesalahan jenayah berkaitan dadah. 4 daripada yang ditahan adalah remaja yang masih bersekolah dan polis turut merampas 1 bungkusan disyaki ganja di lokasi kejadian dengan anggaran berat 2.3 gram. Unit kondominium itu disewa seorang daripada suspek dengan bayaran RM200. Kesemua suspek dipercayai berhubung menggunakan aplikasi WeChat dan 15 kompaun bernilai RM2,000 turut dikeluarkan kepada semua remaja terbabit. Seorang pendakwah direman bagi membantu siasatan melibatkan kes cabul dan melakukan amang seksual terhadap seorang remaja lelaki berusia 13 tahun. Perintah reman 6 hari itu dikeluarkan oleh penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Kota Baru, Nur Faizah Abdullah. Suspek berusia 33 tahun disiasat mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Lelaki terbabit ditahan di sebuah rumah di Machang. Susulan laporan yang dibuat oleh mangsa yang mendakwa suspek melakukan amang seksual terhadapnya, kejadian dilaporkan berlaku di sebuah rumah di Tanah Merah, Kelantan pada 3 Ogos lalu. Mayat seorang wanita kurang upaya yang sedang pulih daripada pembedahan barah otak ditemui rentung di dalam bilik air. Mangsa dipercayai cuba menyelamatkan diri ketika kebakaran di rumahnya. Perincian kejadian di Alor Star Kedah dalam tragedi 999. Tragedi kebakaran melibatkan sebuah rumah di Kampung Bohor, Alor Star, 7 Julai lalu, meninggalkan kesan mendalam bagi Fazrul Hisham Azmi. Dalam kejadian jam 10.30 pagi itu, dia kehilangan kakak sulungnya, Admiza Azmi, yang ditemui rentung di dalam bilik air. Menurut Fazrul, ketika kejadian kakaknya bersendirian di rumah sementara dia keluar bekerja. Manakala ayah mereka berada di pusat penerimaan vaksin PPV di Kompleks Sukan Sultan Abdul Halim bagi tujuan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Bekerja sebagai juru elektrik di Bukit Pinang, Fazrul mendakwa mula bergegas pulang setelah menerima panggilan dari saudaranya. Anak bongsu dari 4 adik-beradik ini tidak menyangka perbualan dengan kakaknya pada malam sebelum kejadian adalah perbualan terakhir mereka.
Pagi tu saya tinggal nasi lemak tu, dia tidur lagi. Malam tu saya jumpa lah. Dia bagi telefon yang VPN tu yang tu kan. Dia kata Syah, ambil kat Syah, kau tak mau. Dia tak atas katil. Malam saya jumpa dia abang macam tu lah. Lah tu. Fazrul turut terkilan kerana tidak dapat masuk ke dalam rumah ketika kejadian berlaku untuk menyelamatkan kakaknya. Saya sampai pun saya dah pusing sampai belakang kan. Sampai sini saya tengok api dah marak. Tak ada nak masuk tak boleh kan. Bomba duduk ni kan. Kok lah. Lepas tu bagi tahu kat tuan tu, kata kok dah dalam. Lepas tu yang lagi dia berkalut kan. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Muhammadul Ehsan Muhammad Zain berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kebakaran itu pada jam 10.32 pagi. Sepasukan anggota dan pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Alostar bergegas ke lokasi kejadian sebelum tiba pada jam 10.41 pagi. Sebaik berada di lokasi, api kelihatan sedang marak di bahagian tengah rumah. Kerja pemadaman api dilakukan dengan menggunakan sumber air dari 2 jentera bomba. Api dikatakan marak dengan pantas dan mula menyambar bahagian atas rumah yang diperbuat daripada kayu. Sebaik pemeriksaan dilakukan, pihak bomba menemui mangsa dalam keadaan rentung di dalam bilik air. Untuk makluman pada waktu kejadian, kita telah terpaksa melalui pintu belakang, iaitu grill di pintu belakang telah berkunci dan anggota saya terpaksa pecahkan pintu belakang untuk menyelamatkan mangsa dan kebakaran itu telah menyebabkan mangsa telah meninggal dunia dan telah disahkan oleh pihak PDRM dan juga KKM. Dan untuk makluman juga rumah ini adalah rumah kelas A, iaitu di bawah adalah konkrit dan atas adalah melibatkan rumah papan dan kebakaran itu terlalu cepat. Sementara itu, Muhammadul Ehsan menasihati orang ramai supaya tidak menggunakan soket tambahan elektrik di rumah kerana ia mampu mengakibatkan litar pintas. Mengikut rekod pihak bomba, kejadian kebakaran yang melibatkan penggunaan soket tambahan kerap dilaporkan sebelum ini. Kebakaran yang di rumah ini adalah melibatkan extension, iaitu short circuit, dan dinasihatkan kepada awam keseluruhannya untuk memastikan bahawa yang mana yang melibatkan peti ais, melibatkan mesin basuh dan sebagainya besar-besar tu, kalau boleh jangan buat extension. Dan kalau melibatkan extension ni boleh menyebabkan kebakaran dan menyebabkan kematian lah. So nasihat saya untuk seluruh orang awam, pastikan untuk yang rumah-rumah yang ada banyak pakai listrik jangan buat extension lah, ini menyebabkan boleh menyebabkan kematian. Kejadian itu turut memusnahkan sebuah kereta dan 3 buah motosikal. Nilai kerugian masih dalam siasatan. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Mewakili tim penerbitan 999, saya Sofia Nur Solehatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.